Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah Zoom untuk kita sambung balik mentadabbur surah daripada juzuk yang ke-30 daripada Al-Quran, iaitu suratul Fajr, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan surah ini sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang telah pun kita baca daripada ayat pertama sehingga ayat yang kelima pada kuliah yang lepas. Dan insya-Allah hari ini kita nak cuba untuk mengambil beberapa faedah daripada ayat yang berikutnya, yang mana dalam kuliah yang lepas telah pun saya menceritakan berkenaan dengan makna al-fajr, berkenaan dengan makna walayalin ashr, yang mana kita telah pun mengambil faedah daripada makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dengan wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Semua ini merupakan sumpah Allah Azza wa Jal dengan makhluk-makhluknya yang besar, makhluk-makhluknya yang ajaib, yang mana Allah Azza wa Jal seperti mana kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab tafsirnya, bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah dengan nama makhluk. Kita bila nak bersumpah, sumpah dengan nama Allah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana minkum halifan falyahlif billah. Sesiapa di antara kamu yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Ya, bersumpahlah dengan nama Allah. Tetapi Allah Azza wa Jal dibenarkan, bukan kata dibenarkan, kerana Allah Ta'ala itu sumber hukum. Allah membenarkan zatnya, membenarkan dirinya untuk bersumpah dengan makhluk. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, pastinya makhluk itu merupakan makhluk yang agung. Pastinya makhluk itu merupakan makhluk yang mempunyai manfaat untuk kita fikirkan. Kenapa Allah Taala bersumpah dengannya? Umpamanya nanti kita akan, bila sampai masanya nanti, kita akan nampak Allah Azza wa Jal. Kita akan nampak Allah bersumpah dengan masa, wal asr, demi masa, wad duha, demi waktu duha. Kali ini Allah Ta'ala bersumpah dengan wal fajr. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam, yang bermaksud 10 Zulhijjah yang awal. Allah Ta'ala bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Saya telah pun hurai maknanya pada kuliah yang lepas. Allah ingin memberikan satu makna dalam jiwa kita untuk kita berfikir, Allah Ta'ala ini pencipta, Allah Ta'ala ini pengatur, Allah Ta'ala ini boleh kita katakan sebagai maintainer, pengurus bagi alam ini. Allah Ta'ala memperjalankan alam ini dengan baik, dengan teratur. Teraturnya dunia yang Allah Ta'ala cipta, teraturnya
makhluk ini berjalan dengan kehendak Allah, menunjukkan kepada makhluk bahawasanya Allah Ta'ala itu maha bijaksana, Allah Ta'ala itu maha berkuasa, Allah Ta'ala itu maha menciptakan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini boleh mengaku, tak boleh pun dia mengaku dengan mengatakan dialah pencipta. Sebaliknya kita ini hanyalah pengatur dan penyusun. Kalau hari ini kita nampak ada kereta yang didesain baru, kita kata direka baru, sebenarnya rekaan itu tidak ambil daripada kosong. Macam mana kita boleh kata begitu? Kerana daripada tayarnya yang paling rendah, kereta ni tayar tu pun dihasilkan daripada bahan yang Allah Ta'ala ciptakan. Besi dihasilkan daripada apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Plastik dihasilkan daripada apa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam muka bumi ini. Maka semua benda yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini menjadi manfaat untuk kita, menjadi perkara yang boleh kita manfaatkan untuk memudahkan perjalanan kehidupan kita. Jadi bila Allah Ta'ala bersumpah, nak suruh kita fikir besarnya kejadian Allah, besarnya kudrat Allah yang lebih besar daripada manusia, yang kadang-kadang lebih hebat kejadiannya daripada manusia. Tetapi ada di kalangan manusia, walaupun telah melihat waktu fajar itu terbit, walaupun telah melihat perjalanan malam dan siang itu berlaku, walaupun telah melihat bagaimana kebesaran Allah memperjalankan bumi ini dan memperjalankan matahari, tetap ada di kalangan manusia yang lemah, tetap ada di kalangan manusia yang dhaif, tetap juga mereka mengaku bahawasanya mereka ini berkuasa. Maka Allah Azza wa Jal dalam ayat yang kita nak baca ini memulakan ayat ni dengan mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Allah Ta'ala bertanya, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah melakukan, bagaimana Allah bertindak kepada kaum Ma'ad? Allah memulakan bercerita, memulakan rangkap yang kedua daripada surah ini. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya sebelum ini, Allah Ta'ala memulakan cerita rangkap yang kedua dengan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan bagaimanakah Tuhanmu telah memperlakukan kepada kaum Ma'ad? Siapa itu kaum Ma'ad? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan tentang kaum Ma'ad. Di dalam Al-Quran, kalimah 'ad disebut oleh Allah Azza wa Jal sekira-kira dalam 24 kali. Ada 24 kali Allah Ta'ala cerita tentang 'ad. 'Ad kadang-kadang dicerita dengan Nabi Allah Hud, kadang-kadang tak dicerita Nabi Allah Hud. Macam ayat ni Allah Ta'ala, ataupun dalam surah ni Allah Ta'ala hanya sebut 'ad, tidak sebut Hud. Tetapi dalam ayat ataupun surah yang lain, Allah Ta'ala ada menceritakan tentang Nabi Hud bersama dengan 'ad kira-kira 18 kali. Kenapa nak tahu tentang 'ad ni penting? Kerana kaum 'ad merupakan satu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ambil tindakan kepada mereka. Allah Ta'ala telah binasakan mereka. Allah Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya kepada mereka untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita ambil i'tibar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi menyebut dalam hadis, kata Nabi, qul huwallahu ahad sulusul Quran. Qul huwallahu ahad ini sepertiga Quran. Ada orang dia salah faham, dia ingat bila Nabi kata qul huwallahu ahad sepertiga Quran, maka baca 3 kali seolah-olah baca seluruh Quran. Sebenarnya bukan itu maksud hadis tu. Maksud hadis tu menurut ulama ialah qul huwallahu ahad sepertiga Quran, kerana Quran ni memang ada 3 bahagian.
Satu bahagian ialah bahagian akidah. Ayat-ayat yang menceritakan tentang keimanan. Maka sebab itu kita melihat dalam Quran ada cerita tentang benda-benda ghaib. Cerita tentang sifat Allah, cerita tentang kekuasaan Allah, cerita tentang kudrat Allah, cerita tentang nama-nama Allah. Itu yang berkaitan dengan akidah. Cerita berkenaan dengan malaikat, cerita berkenaan dengan syurga, cerita berkenaan dengan neraka. Yang ni yang kita boleh ambil manfaat daripada sudut akidah. Yang kedua, Quran ni pula, Quran ni menceritakan tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat ni benda yang berkaitan dengan hukum hakam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hukum, bercerita tentang hudud, bercerita tentang salat, bercerita tentang puasa di dalam Al-Quran. Ini ialah syariat yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat praktikal yang dikenakan ataupun yang dibebankan ke atas mukallaf untuk mereka lakukan untuk membuktikan diri mereka ini hamba Allah. Ada satu lagi yang ada di dalam Al-Quran yang kita panggil sebagai kisah-kisah. Maka diceritakan kisah Nabi yang terdahulu. Diceritakan tentang kisah Nabi Adam, diceritakan tentang kisah Nabi Nuh, diceritakan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Maka bila Nabi SAW menyebutkan, Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran, maknanya Qul huwallahu ahad itu merangkumi akidah. Sebab tu dia sepertiga, sebab Quran ada 3 bahagian. Akidah, syariah dan kisah-kisah. Jadi bila Nabi kata Qul huwallahu ahad sepertiga Quran, betul lah tu. Kerana Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah akidah Islam. Tapi dia ada satu bahagian lagi yang kita kadang-kadang tak perasan begitu banyak manfaat yang Allah Ta'ala letakkan ketika mana Allah Ta'ala bercerita tentang kisah-kisah umat yang terdahulu, kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, untuk kita mengambil manfaat dan pengajaran. Kalau kita tanya pada diri, kita baca Quran, kita baca tentang kisah Nabi Adam, kita baca tentang kisah Nabi Musa, kita baca tentang kisah Nabi Isa, kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim, apa manfaat yang kita akan dapat? Kalau orang tanya pada kita, apa faedah bila kita baca cerita-cerita dalam Al-Quran? Bila kita baca cerita-cerita tentang Al-Quran, sebenarnya apa manfaat yang kita nak dapat? Sebenarnya jawapannya adalah, jawapannya yang pertama, bila Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Al-Quran, cerita yang berkenaan dengan cerita-cerita umat terdahulu dalam Al-Quran, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita mengambil pengajaran, nak mengambil iktibar. Bila kita baca kisah berkaitan Nabi Musa dengan Fir'aun, Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran. Dalam apa keadaan sekalipun, kamu wahai orang-orang yang beriman, kena berpegang teguh dengan agama Allah, pastinya akan datang pertolongan Allah. Itu pengajaran yang kita boleh ambil. Bila kita baca tentang kisah Nabi Allah Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim begitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah yang pada awalnya dia pun sendiri tak faham kenapa Allah Ta'ala suruh dia buat begitu dan begini, tetapi dia taat. Akhirnya dia digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dia disuruh untuk sembelih anak dia sendiri. Dia tak tahu pun yang Allah Ta'ala sekadar nak uji dia. Dia ingat itu arahan yang betul-betul, maka dia bersedia. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan sembelihan yang lain. Maka apa peranan ataupun manfaat yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Kita dapat tahu, dalam sejarah manusia, ada satu orang manusia yang digelar Khalilullah, taat dan setia kepada Allah dalam setiap keadaan. Taat dan setia kepada Allah, tidak berbelah bagi. Itulah Nabi Allah Ibrahim. Bila kita baca kisah Nabi Isa alaihi salam, kita akan dapat tahu di sana ada segolongan manusia yang kehabisan hujah,
yang kehabisan fakta apabila bertemu, apabila melihat keajaiban, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa, akhirnya tak ada jawapan. Akhirnya tak boleh nak balas kehebatan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa itu. Akhirnya dia tuduh Nabi Isa ini pembawa sihir. Jadi bila kita baca kisah-kisah yang terdahulu ni, kita ambil manfaat. Kita ambil manfaat, kita cuba untuk tiru kebaikan yang ada. Kita cuba untuk hindar keburukan yang diceritakan dalam kisah tersebut. Kan? Nak bagi tahu pada kita, ada di kalangan manusia ini yang perasan diri dia tu hebat seperti mana Firaun. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah di dalam Al-Quran, selain daripada untuk kita ambil jadi pengajaran, selain daripada untuk kita tiru kebaikan yang ada, untuk kita jauhi keburukan yang ada, kisah dalam Al-Quran juga untuk menenangkan jiwa-jiwa orang yang tertekan dengan dunia. Kita tak boleh nafi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita hidup dalam dunia ni, ada kalanya dunia ini menyedihkan kita. Ada kalanya dunia ini tidak berlaku adil dengan kita. Ada kalanya bila kita tengok, aku tak tahu nak buat apa dah, orang duk tuduh aku. Kan, semalam orang duk bagi kat saya senarai Wahabi dekat Malaysia. Saya bukan Wahabi, jenuh saya dah nafi lah. Kan? Jenuh saya duk nafi, saya kata saya bukan. Tapi ya, tetap juga mereka kata demikian. Jadi orang duk bagi-bagi, saya kata orang nak tuduh ni boleh tuduh macam-macam. Tapi bila kita baca kisah para nabi, bila kita baca kisah bagaimana perjuangan orang-orang yang nak memegang kebenaran, akhirnya kita akan rasa macam, alah, aku punya ujian ni tak ada apa sangatlah nak dibandingkan dengan ujian nabi-nabi yang terdahulu. Maka kita sendiri akan rasa malu. Kan kita baca surah Al-An'am, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memujuk nabinya, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Ya, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, apa yang dilakukan ataupun apa yang disebutkan oleh orang-orang kafir itu menjadikan kamu duka cita. Fa innahum la yukadzibunak, tetapi mereka bukan kata kamu pembohong wahai Muhammad, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang yang zalim itu sentiasa sombong dengan ayat-ayat Allah. Walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah. Allah Subhanahu wa taala kata, walaqad kuzzibat rusulun min qablik, sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, nabi sebelum kamu, rasul-rasul sebelum kamu, semuanya telah didustakan. Semua orang kata mereka ni pembohong. Ramai orang kata mereka ni pembohong. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu, tapi mereka sabar walaupun mereka itu dikatakan pendusta, walaupun mereka itu disakiti, walaupun mereka itu dicerca, dihina, dipukul, dilukakan, sebahagiannya dibunuh, mereka tetap sabar. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka bantuan daripada kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan bagi kalimah Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sesungguhnya telah datang kepada kamu berita-berita daripada rasul yang terdahulu. Allah Azza wa Jal dalam ayat ni dia suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca tentang kisah nabi yang terdahulu. Allah Taala perintahkan, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sesungguhnya telah datang kepada kamu berita tentang nabi-nabi yang terdahulu. Masa pergi bacalah, wahai Muhammad, apa yang disebutkan oleh orang kafir Quraisy itu kami tahu menyedihkan kamu.
menjadikan kamu duka cita, memberikan kamu perasaan tidak ada motivasi untuk berdakwah. Tapi kamu kena tahu, Nabi yang terdahulu juga diperlakukan sama seperti mana kamu. Kamu pergi baca kisah-kisah mereka yang Allah Ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran. Maka bila Nabi baca, Nabi akan dapat tahu, oh sebenarnya apa yang aku lalui ini sebenarnya telah dilalui oleh orang sebelum aku. Kita juga sebagai pendakwah, kita juga sebagai Muslim, sebagai mukmin, kadang-kadang kehidupan dunia ni kita rasa membebankan. Ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita kadang-kadang kita rasa tak tertanggung lagi dah. Tapi pada waktu tu tuan-tuan, pergi buka Quran, baca Quran, ambil manfaat daripada Quran. Dia kata, Ustaz, saya baca Quran tapi tak ada kesan pun. Baca Quran dan fahami makna Quran. Paling tidak, follow kuliah tafsir. Kan? Follow kuliah tafsir. Tuan-tuan akan tengok bagaimana begitu indahnya kisah-kisah yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran supaya kita ambil manfaat daripadanya. Bila kita baca kisah-kisah Nabi terdahulu, bila kita baca kisah perjuangan orang dulu, kita akan rasa malu pada Allah kerana kita ni baru kena sikit pun kita dah hampir putus asa. Sedangkan orang terdahulu begitu hebat perjuangan mereka dalam mempertahankan agama ini. Begitu hebat dan dahsyatnya kesabaran mereka apabila mereka ditimpa dengan ujian yang pelbagai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan faedah yang kedua. Bila Allah Azza wa Jal ceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, sebenarnya adalah untuk kita ni mengambil semangat daripada mereka, daripada kisah-kisah mereka. Ini yang diceritakan. Kemudian di antara faedah Allah Ta'ala ceritakan kisah dalam Al-Quran, selain daripada untuk kita mengambil manfaat dari sudut kita meniru yang baik dan mencegah yang mungkar, menjauhi perkara yang buruk, selain daripada itu, selain juga daripada kita mengambil semangat daripada mereka, di antara faedah Allah Ta'ala menceritakan kisah yang pelbagai dalam Al-Quran ialah untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menceritakan beberapa kisah di dalam Al-Quran, dia nak membuktikan kepada kita keagungan Quran, kehebatan Quran dalam menceritakan sesuatu. Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala membezakan di antara istilah raja di zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Yusuf. Kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quran. Sesiapa yang membaca Al-Quran dia akan dapat tahu, yang ni kisah Nabi Musa, yang ni kisah Nabi Yusuf. Dua-duanya Nabi yang duduk di Mesir dan dua-duanya berinteraksi dengan raja di Mesir pada zaman itu. Tetapi kalau kita baca berkenaan dengan kisah raja di zaman Nabi Yusuf, Allah Azza wa Jal menggunakan kalimah malik. Wa qala al-maliku tuni astakhlishu li nafsi. Raja itu berkata Malik. Di zaman Nabi Yusuf digunakan perkataan Malik. Tapi di zaman Nabi Musa Allah Ta'ala menggunakan perkataan Fir'aun merujuk kepada raja tersebut. Orang yang bijak, orang yang memerhatikan, orang yang teliti, dia akan kata, dia raja ni dua-dua kat Mesir. Pasal apa yang ni kata raja, yang ni kata Fir'aun? Bila kita kaji sejarah moden membuktikan, sebenarnya raja di zaman Nabi Yusuf itu dinasti yang berbeza daripada zaman Nabi Musa. Raja di zaman Nabi Yusuf itu kerajaannya kerajaan lain. Dia bukan kerajaan Qibti yang ada pada zaman Nabi Musa. Kerajaan Nabi Musa itu, kerajaan yang ada pada zaman Nabi Musa diutuskan itu, ialah kerajaan yang telah menggulingkan kerajaan yang ada pada zaman Nabi Yusuf. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala membezakan. Mana kita nak tahu ni? Ia hanya baru dikenal pasti pada zaman moden ini. Tetapi Quran telah membezakan daripada awal. Subhanallah. Kita akan jadi bertambah beriman kepada apa yang diceritakan dalam Quran. Umpamanya, selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menceritakan di dalam surah Dukhan. Tuan-tuan pergi ambil Quran, tengok surah Dukhan ayat 28. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelum tu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Firaun. Bagaimana Firaun ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut bersama dengan puak-puaknya. Tetapi bila sampai ayat yang ke-29, Allah Taala sebut fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wama kanu munzarin. Fama bakat alaihimus sama', maka tidaklah langit dan bumi itu akan menangis kerana mereka, kerana pemergian mereka, dan mereka ini juga tidak akan dijadikan berumur panjang. Tak diberikan tempoh lagi dah. Ayat ini diturunkan 1400 tahun yang ya. Tetapi di zaman moden ni tuan-tuan, baru dikenal pasti, baru diketahui setelah mereka berjumpa batu Rosetta, yang mana di zaman Nabi Musa ini pemerintahnya Firaun. Tulisan di zaman Firaun ni tulisan yang menggunakan simbol yang orang tak faham dah zaman ni. Orang tak guna dah tulisan ni, sehingga penemuan batu Rosetta pada tahun 1800, kita tak silap saya, barulah difahami simbol-simbol itu. Dan bila mereka melihat simbol-simbol yang ada di dinding-dinding kuburan-kuburan Firaun ni, mereka dapati dekat dinding-dinding tu dengan simbol ada ditulis, bila mati aja Firaun, the sky weeps. Dia tulis, langit menangis, the earth weeps, bumi juga menangis apabila kematian Firaun, dan dia akan menjadi bintang. Mati aja Firaun, kata Firaun, kepercayaan di zaman itu, kepercayaan kufur di zaman itu, bila mati aja Firaun, langit akan menangis, bumi akan menangis, langit akan menangis, kemudian bumi akan menangis, dan Firaun yang mati itu akan menjadi bintang. Allah mengisyaratkan. Setelah Allah menenggelamkan Firaun dan puak-puaknya, Allah Taala kata apa? Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Langit tak menangis pun, bumi pun tak menangis, dan mereka ni, yakni Firaun, tak diberikan tempoh pun, tak jadi bintang pun, mereka akan diberi azab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan ayat yang memberi isyarat bahawasanya memang di zaman Firaun, kepercayaan orang zaman tu, bila Firaun mati, bumi akan menangis, langit akan menangis. Allah Ta'ala menafikan dalam ayat ni. Kita kata macam mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad ni bukan kata nak baca simbol, nak baca tulisan Arab pun Nabi Muhammad tak pandai. Kita kata ini adalah bukti Allah Azza wa Jalla yang menurunkan Al-Quran. Jadi itu di antara faedah ataupun hikmah diceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran untuk kita mengambil satu makna bahawasanya Quran mengandungi mukjizat dari sudut persejarahan. Selain daripada itu, bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah di dalam Al-Quran, dia nak bagi tahu kat kita tentang sunnatullah pada puak-puak ataupun golongan-golongan yang menentang agama. Sunnatullah pada golongan yang menentang agama. Mana-mana musuh-musuh agama ni, kebiasaannya mereka tidak akan kekal untuk menjadi orang yang berkuasa. Bagaimana kita melihat manusia yang paling berkuasa pada zaman itu, yang mendakwa dia Tuhan, iaitu Firaun, dan dia mengaku dia Tuhan pun, kan? Tapi Allah Ta'ala matikan dia dengan hina, iaitu dengan air je. Kita melihat bagaimana sombongnya Abu Jahal pada zaman menentang Nabi SAW. Allah Ta'ala hinakan dia dengan mematikan dia pada tangan dua orang petani je. Jadi ini merupakan di antara faedah kenapa Allah Ta'ala suka cerita kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala nak suruh kita tengok, nak suruh kita perhatikan apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada puak-puak yang
bernama Ad. Puak Ad ni siapa dia? Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu melihat apa yang Allah Taala telah lakukan kepada puak Ad? Siapa itu Ad? Allah Taala kata iramadatil imad, iaitu puak Iram yang mempunyai tiang-tiang. Mana satu ni? Ad ke Iram? Ad itu adalah Iram. Kerana Iram merupakan salah satu nama daripada moyang ataupun datuk kabilah Ad. Maka Ad ni datang daripada keturunan Iram. Yang mana Ad ini adalah satu kaum yang dipanggil oleh ulama sebagai Arab Aribah. Arab ni dia ada dua kategori. Satu dipanggil Arab Aribah, satu lagi dipanggil Arab Musta'aribah. Arab Aribah ialah Arab yang asal. Mereka ini adalah kaum Ad. Mereka duduk di kawasan yang dinamakan dengan Al-Ahqaf. Di mana Ahqaf? Ahqaf ialah satu kawasan di antara Oman ke Hadramaut, di selatan semenanjung Arab. Jadi Ad ini merupakan bangsa Arab, bercakap dengan perkataan Arab. Cuma ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Adakah bahasa Arab ini Allah yang ajar kepada mereka ataupun mereka dapat dengan pergaulan, dengan iklim, dengan makanan, dan akhirnya mereka dapat. Ulama berbeza pendapat. Kita pun tak ada ruang nak pastikan. Cuma mereka bercakap Arab. Cuma mereka bercakap. Ada satu lagi puak dipanggil sebagai puak Arab Musta'aribah. Arab Aribah ini Arab yang awal. Arab Musta'aribah ialah Arab yang datang daripada keturunan Nabi Allah Ismail, yang mana mereka ini belajar bahasa Arab daripada puak Jurhum yang datang daripada selatan semenanjung Arab, dan mereka ini bercampur dengan Hajar, mereka berinteraksi dengan Hajar, dan akhirnya Hajar dan keturunan Nabi Allah Ismail ini menjadi bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Okey? Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puak-puak Ad ini mempunyai keistimewaan. Istimewanya puak Ad ini, mereka mempunyai jasad yang besar. Mereka mempunyai kekuatan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fa amma 'ad fastakbaru fil ard bighairi al-haq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, adapun 'ad fastakbaru fil ard, mereka ini sombong di atas muka bumi, bighairil haq, sombong tanpa hak, dalam keadaan tidak diizinkan oleh Allah. Mereka sombong, mereka takabur. Wa qalu man ashaddu minna quwwah, mereka siap bertanya lagi, siapa lagi yang lebih kuat pada kita? Siapa lagi yang lebih kuat pada kita? Awalam yarau anna Allah, sedangkan Allah Taala kata, tidakkah mereka melihat sebenarnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka ini degil dengan ayat-ayat Allah. Mereka ini keras kepala dengan ayat-ayat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ulama berbeza pendapat. Adakah Ad ini ada dua golongan ataupun satu golongan? Sebahagian ulama mengatakan Ad adalah dua golongan. Ada Ad yang pertama, ada Ad yang kedua. Ini pendapat sebahagian. Mereka menggunakan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, ahlaka adanil ula. Allah Ta'ala telah membinasakan Ad yang pertama, membuktikan adalah Ad yang kedua. Sebab Allah Ta'ala kata sini yang pertama. Tetapi menurut guru saya, Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir, meninggal tahun lepas, rahimahullah, dia menulis dalam sebuah kitab dia, Al-Qasas Al-Qurani, dia mengatakan sebenarnya Ad ni satu puak je, iaitu puak yang kufur kepada Allah,
Satu puak yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka nabinya, iaitu bernama Hud. Satu puak aja, bukan dua. Dah kenapa Allah Ta'ala kata ad yang pertama? Ad yang pertama ni bukan bermaksud bilangan, tetapi ad yang bermaksud zaman yang awal. Maksudnya Allah telah membinasakan ad yang awal dulu, sebelum Allah Ta'ala binasakan puak-puak yang lain. Sebelum Allah Ta'ala binasakan puak Samud, sebelum Allah Ta'ala binasakan puak Fir'aun dengan konco-konconya di zaman Musa, Allah Ta'ala telah membinasakan puak Ad yang lebih utama. Jadi utamanya Ad ini bukan dari sudut bilangan, bukan nak kata Ad pertama dan Ad kedua, tak. Tapi dari sudut zaman kewujudan, dia lebih awal daripada Samud, dia lebih awal daripada Firaun. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Ad ini satu puak yang Allah Ta'ala kata mempunyai kekuatan fizikal. Badan mereka tinggi, mereka mempunyai kekuatan, sehingga kan kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini membina rumah-rumah mereka dengan tiang-tiang yang besar. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan mereka membina rumah-rumah yang tinggi di atas gunung. Kehebatan mereka itu dahsyat. Tetapi menjadi sunnatullah, mana-mana puak yang selesa, mana-mana puak yang mendapat kesenangan, mudah untuk penyakit takabur datang pada diri mereka. Mudah penyakit sombong untuk hinggap dalam jiwa mereka. Jadi mereka menjadi sombong, mereka menjadi takabur, mereka tak mau sembah Allah, mereka sembah berhala. Maka Allah kerana kasihkan hamba-Nya, nakkan hamba-Nya tidak tersesat jalan, tidak tersesat memilih jalan, Allah Ta'ala hantar Nabi-Nya yang bernama Hud. Allah Ta'ala hantar Nabi Hud kepada puak-puak Ad ni, sehingga kan Hud ini menyeru semula puak-puak Ad ini untuk kembali kepada jalan yang benar. Apa kata Hud? Apa kata Hud? Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana Hud bersungguh Hud ajak puak-puak Ad ini untuk kembali menyembah Allah yang Maha Esa. Dia kata qala ya qaumi i'budullah. Maka Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, yang mana tak ada lagi Tuhan lain selain daripada Dia. Afala tattaqun. Tidakkah kamu takut pada Allah? Tak cukup dengan itu, Hud siap bagi tahu, kalau kamu tak kembali kepada ajaran agama yang sebenar, kalau kamu tak kembali menyembah Allah, Hud kata, aku bimbang akan kena pada kamu azab yang sangat pedih. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, kata Hud dalam surah Syuara ayat 135. Allah Ta'ala rakamkan dialog Nabi Hud. Dia kata, sesungguhnya aku takut azab yang besar, azab yang agung akan menimpa kamu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hud tak ambil pengajaran pun daripada kaum Ad tak ambil pengajaran pun daripada dakwah Nabi Hud ni. Nabi Hud ni Allah Ta'ala hantar sebagai Nabi yang mempunyai, orang kata apa, hujah yang cukup. Hud ni berdakwah kepada kaum dia, bukan maki hamun pun, bukan kutuk pun. Dengan cara yang elok, dia ajak kaum dia untuk kembali kepada agama, untuk kembali kepada tauhid. Tapi apa yang mereka balas? Mereka balas bukan dengan cara yang baik. Mereka tolak dakwah Nabi Hud, walaupun sebenarnya dakwah Nabi Hud tu tak ada kepentingan apa pun untuk mereka. Tak ada kepentingan apa pun untuk bukan kepentingan untuk mereka, kepentingan untuk diri Nabi Hud tu. Tak ada kepentingan apa. Nabi Hud ajak mereka sekadar untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tak mau terima. Walaupun ada kepentingan untuk diri mereka di akhirat, mereka tak mau terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan kepada kita
bagaimana sikap kaum 'Ad, tak mau terima dakwah Nabi Allah Hud, walaupun hujahnya jelas, walaupun buktinya jelas, walaupun kebenaran itu tidak dapat untuk ditolak dan dihalang, tapi mereka tetap menolak dakwah Nabi Hud. Sebab mereka menggunakan alasan-alasan yang biasa yang digunakan oleh orang-orang sebelum ini dan juga di sepanjang sejarah. Mereka menggunakan satu kaedah yang dipanggil sebagai ad hominem ke kalau dalam bahasa Inggeris, saya tak ingat. Tapi mereka serang peribadi Hud. Mereka kata apa? Ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu. Mereka kata, ma hadza illa basharun mislukum. Hud ni tak ada orang lain, tak bukan melainkan manusia macam kamu juga. Minum macam mana kamu minum, makan macam mana kamu makan. Mereka dah tak boleh jawab. Kan? Mereka dah tak boleh jawab hujah. Jadi mereka main isu peribadi. Kalau Hud ni betul, Hud ni betul ke? Dia pun manusia macam kita lah, takkan dia lebih pandai daripada kita. Dia pun makan macam kita makan lah. Dia minum macam mana kita minum lah. Dah tu, kalau dia makan macam mana kita makan, dia minum macam mana kita minum, jawablah. Jawablah apa yang dia ajak kamu tu salah ke betul? Bila dia ajak kamu sembah Tuhan yang satu, dia halang kamu daripada sembah berhala-berhala, kamu jawablah yang tu. Adakah berhala kamu itu berkuasa? Tolong jawab. Mereka tak jawab. Akhirnya mereka menggunakan serangan peribadi. Samalah zaman ni pun tuan-tuan. Kan? Mana-mana orang yang menyebarkan kesesatan, mana-mana orang yang menyebarkan kekarutan, benda-benda khurafat dalam agama, bila kita tegur, dia tuduh kita Wahabi. Padahal kita bukan Wahabi pun. Wahabi ni satu istilah yang bagi saya digunakan secara meluas tanpa disiplin. Sedangkan Wahabi ni adalah penyokong gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi. Kalau dia sokong Muhammad bin Abdul Wahab, okeylah dia Wahabi. Tapi saya yang tak ada kena-mengena, ustaz kawan-kawan saya yang tak ada kena-mengena ni pun tak pernah buka buku Muhammad bin Abdul Wahab pun dia gelar Wahabi juga. Sebab dia mula menegur khurafat dalam agama. Sebab dia cuba nak membersihkan benda-benda yang tak sepatutnya dalam agama, dilekatkan pada agama, dibiarkan. Kita tegur, kita tak boleh benarkan kerana keaslian agama kita perlu jaga. Jadi orang tu dia kata kat kita Wahabi tu, padahal kita pun tak tahu Wahabi tu apa. Mereka menggunakan serangan peribadi. Mereka gunakan serangan yang tak sepatutnya. Dan orang yang tak cerdik, orang yang tak mampu nak berfikir dengan elok, Wahabi punya patutlah. Dah tu kalau dia Wahabi pun jawablah. Yang dia bagi tahu tak betul tu hang jawablah, kau mana yang betul yang hang cakap tu. Kan? Samalah Nabi Hud alaihi salam mengajak kaum dia untuk kembali pada agama. Sembah Allah semata-mata, jangan pergi sembah berhala. Dia boleh kata apa? Dia ni manusia macam kamu juga, makan sama macam kamu, minum sama macam kamu. Dah, apa jawapannya? Tak ada jawapan. Sekadar nak merendahkan peribadi Hud. Sekadar nak merendahkan orang kata apa, martabat Nabi Hud. Sebenarnya tak. Allah Ta'ala menghantar manusia untuk menjadi Nabi ni supaya manusia lain boleh tiru dia. Kalau Allah Ta'ala hantar malaikat untuk jadi Nabi, ajar kat kita agama daripada kalangan malaikat, macam mana kita nak nampak malaikat pun ghaib? Kita tak nampak malaikat. Kan? Kita tak nampak malaikat. Jadi macam mana kita nak tiru dia? Itu pertama. Yang keduanya, malaikat ni kekuatan dia tak sama dengan kita. Kekuatan malaikat mana sama dengan kita? Malaikat ni jasad dia besar. Jibril tu saja 600 sayap. Nabi kata ketika mana jumpa Jibril kali kedua, Nabi kata masyaitu, Nabi kata baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama farafa'tu basari
fa idza ana bil malaki alladhi ja'ani bi Hira jalisun 'ala al-kursi yasuddu ma baina samawati wal ard atau kama qala. Nabi kata ketika mana, ya, ketika mana aku berjalan di kota Mekah, tiba-tiba aku terdengar satu bunyi. Aku dengar bunyi di langit. Aku pun mengangkat. Ya. Aku mengangkat kepalaku. Farafa'tu basari, tiba-tiba aku terdengar suara, aku angkat kepalaku. Aku tengok malaikat yang jumpa aku dekat Hira tu. Duduk atas kursi. Ma bainas samawati wal ard, menutup langit dan bumi. Besarnya malaikat tu tutup langit dan bumi. Jadi kalau Allah Ta'ala hantar Jibril tu sebagai Nabi kita, macam mana kita nak ikut? Jibril tu besar. Orang kan kata macam mana, tak apalah, malaikat dia ada kekuatan dia. Malaikat kekuatan dia lain. Dia pun tak makan, tak minum. Kita perlu makan, kita perlu minum. Malaikat mana dia kahwin? So mereka akan jadikan alasan untuk tidak mengikut Nabi daripada kalangan malaikat tu. Tapi Allah Ta'ala hantar Nabi daripada kalangan manusia supaya kita boleh tiru, supaya kita boleh ikut, supaya kita boleh contohi, jadikan dia sebagai contoh, kita boleh follow dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, syubhah ataupun kita kata kekeliruan, serangan yang diberikan kepada Hud adalah serangan peribadi. Mereka gunakan serangan peribadi untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi Allah Hud setelah mereka gagal untuk menjawab segala fakta-fakta ilmiah, ajakan yang diberikan oleh Allah Nabi Allah Hud kepada mereka. Mereka gunakan juga alasan yang kedua. Mereka kata Nabi Hud ni tak ada bukti yang menunjukkan dia Nabi. Mereka kata dia tak ada mukjizat. Tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala rakamkan. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an kaulika wa ma nahnu bimu'minin. Qalu ya Hud, mereka kata wahai Hud, ma ji'tana bibayyinah, kamu tak bawa bukti pun. Tuan-tuan, sebenarnya kalau orang nak beriman, tak payah nak tunggu benda pelik-pelik. Cukup hanya sekadar hujah yang logik, hujah yang saintifik, bukti yang jelas, sudah memadai. Orang nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan sahabat, mereka tak perlu tunggu pun benda-benda ajaib untuk muncul. Orang yang kalau tak nak beriman, keluarlah keajaiban macam mana pun, dia akan kata hadza sihrun mubin. Ini merupakan sihir yang nyata. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa begitu banyak keistimewaan mukjizat. Boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan orang sopak dan kusta. Kan? Banyak keistimewaan. Tapi ada orang tak mau beriman juga. Mereka siap kata ini sihir. Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Tongkat boleh jadi ular. Mereka tetap kata ini adalah sihir yang nyata. Sedangkan sebenarnya yang itu hanya sekadar untuk menguatkan dakwaan dia. Yang sebenarnya, yang betul-betulnya bukan mukjizat itu yang menjadi keterangan. Yang menjadi keterangan itu apa yang dihujahkan. Allah Maha berkuasa, Allah Maha tunggal, Allah Maha bijaksana. Allah Ta'ala itu yang patut kita sembah, satu-satunya dia. Bukan kita pergi sembah benda-benda lain. Satu ketidakcerdikan yang nyata apabila manusia membina berhala-berhala daripada batu, daripada kayu. Mereka bentuk berhala tersebut, akhirnya mereka meminta pada benda yang mereka sendiri cipta. Akhirnya mereka meminta daripada benda yang mereka sendiri buat. Itu yang Nabi Ibrahim pergi pecahkan berhala macam-macam. Bila orang tanya, kau buat ni wahai Ibrahim? Dia kata, yang buat ni yang paling besar. Tanyalah dia kalau dia boleh cakap.
Mereka tak tanya dia sebab mereka tahu dia tak boleh cakap. Maksudnya Nabi Ibrahim nak kata apa? Kalau mereka tak boleh nak defend diri mereka, macam mana mereka nak defend diri kamu? Nabi Ibrahim ambil kapak, pecah kaya kecil-kecil ni. Yang besar tak boleh buat apa pun. Kalau betul dia Tuhan yang layak untuk disembah, tentulah dia boleh pertahankan. Tapi dia tak pertahankan. Sebab dia tu sendiri adalah makhluk. Tapi golongan ni, kerana keras kepala, tak mau dengar, tak mau buka jiwa untuk dengar. Kalau tengok kaum Nabi Nuh, mereka siap tutup telinga. Wastaghshaw thiyabahum asabi'ahu apa? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Tutup telinga. Tutup telinga sungguh. Tutup. Ambil baju ni, kain ni tutup. Tak mau dengar langsung, tak mau tengok pun. Dakwah Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara, kata Nabi Nuh. Ajakkan aku, dakwah aku tidak menambah apa pada mereka, melainkan mereka tambah lari pada. Tapi tuan-tuan, dakwah ini sebenarnya bukan kerana kita target orang ikut kita secara ramai-ramai, tak. Tapi kerana dakwah ini adalah tanggungjawab. Dakwah ini adalah kewajipan. Dakwah ini adalah fardu kifayah. Biar berapa ramai pun orang ikut, biar berapa ramai pun orang follow, kita teruskan. Kan? Sebab kadang-kadang saya sebut juga benda ni kan. Kadang-kadang ada penganjur-penganjur dia kesegan dengan saya. Dia kata, Ustaz, kelas saya tak ramai, Ustaz, 20 orang je, 10 orang je, 12 orang je. Kita kata no problem. 12 orang pun okey, 10 orang pun okey, 5 orang pun sebenarnya okey. Jangan susah hati. Kerana dakwah ni bukan kita semestinya nak ramai-ramai. Ramai satu rezeki ya, kalau ramai nak dengar. Tapi ada orang dia tak nak dengar. Yang ada 10 orang. Okey, 10 orang pun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 orang nak dengar apa lagi. Ya. Ramai ke sikit ke, bukan kerana kita berdakwah ni bukan kerana ramai tak ramai. Kita berdakwah kerana Allah Taala jadikan ia adalah fardu kifayah ke atas diri umat. Maka kita buat. Kalau ada orang ikut, alhamdulillah. Kalau tak ada orang ikut, tak apa. Yang penting kita dah buat dan kita akan mendapat pahala selagi mana kita ikhlas. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan Allah Taala akan himpunkan umat-umat di akhir zaman nanti. Bila sampai dekat padang mahsyar, Allah Taala himpunkan semua. Ada nabi yang mempunyai umat yang ramai, ada nabi yang mempunyai umat yang sedikit, ada nabi yang tak ada umat langsung, ada nabi tak ada umat langsung ikut, tak ada seorang pun. Kenapa tak ada? Orang tak mau follow dia. Kenapa orang tak mau follow dia? Keras kepala. Bukan sebab nabi itu tak pandai. Takkan Allah Taala nak lantik nabi daripada kalangan orang tak pandai kan? Mestilah nabi itu pandai. Tapi apa yang berlaku? Mereka keras kepala. Tak mau ikut ajaran nabi. Tak mau ikut ajaran nabi. Mereka keras kepala dengan ayat-ayat Allah. Jadi golongan yang dipanggil sebagai kaum Ma'ad ini, Allah Ta'ala binasakan mereka. Setelah Allah Ta'ala hantar kepada mereka Nabi. Tapi persoalannya, bila mereka kata, ma ji'tana bibayyinah. Wahai Hud, kamu tak bawa apa pun bukti yang menunjukkan kamu ni Rasul. Tak bawa bukti pun. Adakah betul Nabi Hud ni tak ada mukjizat? Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran tidak diceritakan secara detail. Ya? Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi pastinya dakwah Nabi Hud itu sudah pun memadai. Dakwah Nabi Hud itu walaupun tanpa mukjizat sudah memadai. Sudah sangat jelas. Sebab itu golongan Ad yang tak mau menerima ajaran Nabi Allah Hud, ajakan Nabi Allah Hud, akhirnya Allah Ta'ala binasakan. Allah Ta'ala binasakan mereka ni dengan apa? Allah Ta'ala hantar, yang pertama Allah Ta'ala hantar satu jeritan kepada mereka sehingga mereka merasa terkejut. Kemudian Allah Ta'ala hantar angin yang sangat kencang dan sangat sejuk selama
Sekejap tuan, saya pun selama 8 hari 7 malam Allah Subhanahu wa taala hantar angin kepada mereka, ya, selama 8 hari 7 malam, dan akhirnya mereka hancur binasa. 8 hari 7 malam direct. Pada mulanya mereka tengok awan datang, mereka gembira seolah-olah awan itu bawa hujan, tapi akhirnya awan itu menghantar angin yang sangat sejuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah. Dia orang beriman ni Allah Taala selamatkan. Selagi mana mereka melaksanakan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah Taala selamatkan mereka. Allah Taala sebut dalam suratul A'raf ayat 72, Allah Taala kata, fa anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan mereka, kami selamatkan dia, yakni kami selamatkan Nabi Allah Hud dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, ya, birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami, ya. Jadi ayat daripada surah Al-Fajr ini Allah Taala suruh kita fikir, Allah Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah Taala telah perlakukan kepada kaum 'Ad? Iram dzatil imad, kaum Iram yang besar jasad mereka, yang kuat keadaan mereka, yang mempunyai bangunan-bangunan bertiang-tiang yang hebat, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana binaan-binaan yang mereka lakukan itu tidak pernah diciptakan seumpamanya di dalam negeri-negeri di zaman mereka. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kita, teknologi yang dicapai oleh kaum 'Ad ini, teknologi yang pernah dicapai oleh kaum 'Ad ini hebat, sehingga teknologi yang ada pada mereka itu tidak pernah dicapai oleh mana-mana negara selain daripada mereka. Ni Allah Ta'ala nak bagi tahu apa kat kita? Nak beri peringatan kepada kita. Apa dia? Teknologi telah Allah Ta'ala berikan kepada orang sebelum kamu lagi. Kesenangan, kepandaian, kecerdikan, bukan kamu orang pertama. Orang sebelum kamu dah rasa dah. Kalau kamu rasa teknologi hari ini hebat, Allah Ta'ala pernah berikan teknologi yang hebat pada orang sebelum kamu. Kalau kamu rasa kamu cerdik, kecerdikan itu juga pernah dicapai oleh kaum-kaum sebelum kamu. Maka kamu kena beringat. Kamu kena sedar. Kesenangan, kecerdikan, kemewahan, kalau tidak membawa kepada iman, ia akan membawa kepada tughiyan. Apa itu tughiyan? Melampau. Lupakan Tuhan. Rasa diri bagus. Rasa diri tak perlukan Tuhan lagi dah. Tak mau pilih, tak mau fikir dah Tuhan kata apa, agama kata apa, tak mau dah. Ia akan membawa kepada kehancuran. 8 hari 7 malam azab Allah Ta'ala berikan kepada kaum 'Ad dan akhirnya mereka binasa. Nak bagi tahu kita apa dia? Nikmat bukan semestinya menunjukkan kemuliaan. Kekayaan, kesenangan, kemewahan bukan semestinya menunjukkan darjat yang tinggi di sisi Allah. Bukan semestinya. Kalau betul lah kekayaan itu, kesenangan dan kemewahan itu menunjukkan darjat kita di sisi Allah, dah tentulah Nabi daripada kalangan orang paling kaya. Tapi ia tidak begitu. Nabi bukanlah orang yang paling kaya. Nabi orang biasa-biasa. Qarun orang yang kaya, tapi tetap binasa. Firaun manusia yang berkuasa dan kaya dan mewah, tapi tetap akan binasa. Kaum 'Ad merupakan satu kaum yang mempunyai teknologi yang hebat, tapi akhirnya binasa. Sebab tidak beriman dengan Allah, tak mau menyembah Allah. Mereka menjadikan kekufuran itu sebagai
ajaran yang mereka tidak mahu lepaskan. Walaupun hujah telah diberikan oleh Nabi, walaupun bukti dan fakta telah dibuktikan oleh Nabi yang dihantar oleh Allah kepada mereka, tetap mereka degil dan akhirnya mereka binasa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat ni nak bagi tahu kat kita kesinambungan manusia ni, berkesinambungan. Daripada zaman Nabi Nuh adanya orang tak mau beriman kepada Allah sehingga dibinasakan. Zaman Nabi Hud juga ada manusia yang dibinasakan. Zaman Nabi Saleh ada manusia yang dibinasakan. Zaman Nabi Musa ada manusia yang dibinasakan. Zaman kita, ambillah pengajaran. Walaupun kita ni ada doa Nabi yang Nabi doa kepada Allah supaya kita tak dibinasakan lenyap macam mana Nabi-Nabi terdahulu, tapi akan ada bencana-bencana yang datang yang akan memusnahkan sebahagian daripada kita. Cuma cara untuk melepaskan diri daripada azab, kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, cara nak melepaskan diri ialah dengan kita mengerjakan nahi mungkar. Kita buat kerja nahi mungkar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah, takutlah kamu kepada bala bencana, kerana kalau bala bencana ni turun, dia tidak hanya kena di kalangan orang-orang yang beriman, di kalangan orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah Allah Ta'ala itu sangat pedih balasannya. Jadi kalau kita tengok ada orang buat maksiat, kita kena tegur, kena cegah. Kalau kita duk biar je, Nabi kata apa? Innal ummata idza ra'aw zaliman falam ya'khudhu bi yadihi aw syakallahu ay ya'ummahum bi'iqabin minhu. Satu umat ni bila mereka nampak orang zalim buat zalim, mereka tak tegur, tak cegah, nanti Allah Ta'ala akan turunkan mereka dengan azab yang akan meliputi semua mereka. Yang buat azab, yang buat maksiat itu pembawa azab, pembawa bala, akan kena sekali kepada orang yang tak buat kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita tengok tadi Nabi Hud dan orang yang beriman dengan Nabi Hud diselamatkan oleh Allah. Allah Ta'ala turunkan angin sangat sejuk, sangat kencang, mematikan manusia di zaman Ad ini. Tapi Nabi Hud dan orang yang beriman dengannya diselamatkan. Kenapa? Kerana mereka ini beriman kepada Allah dan mereka ini juga menjalankan kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Dan kamu tidak lihatkah apa yang Allah Subhanahu wa taala perlakukan kepada kaum Thamud, alladhina jabu sakhra bil wad, yang telah memahat bukit di lembah-lembah. Dulu saya pernah cerita ni. Saya dah cerita dah tentang apa kisah kaum Thamud. Yang mana kalau tuan-tuan nak tengok tempat kaum Thamud ni, tuan-tuan boleh pergi ke Petra di Jordan dan juga Madain Saleh di Arab Saudi. Kedua-duanya tempat yang sama, lembah yang sama. Kalau dekat Jordan hari ini dipanggil Wadi Musa, lembah Musa nama dia. Yang Allah Ta'ala sebut wa thamud allazina jabu sakhra bil wad, dan kaum Thamud yang memahat batu-batu di lembah. Kalau tuan-tuan tengok sejarah Petra ni dia tersembunyi sebab dia duduk di lembah, orang tak nampak, sehingga kan ia dijumpa oleh pengembara daripada Eropah. Baru lagi zaman moden. Jadi ia tersembunyi, tapi Petra ni tuan-tuan sangat cantik, dipahat oleh kaum Thamud. Walaupun pada awalnya mereka ingat kaum Nabatian yang buat, tapi sebenarnya Nabatian ni hanya menumpang kat situ. Ia dibina oleh kaum Thamud, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal apabila mereka ini kufur kepada nikmat Allah. Allah Ta'ala berikan unta kepada Nabi Saleh untuk mereka minum, jangan dibunuh unta itu. Akhirnya mereka bunuh unta itu dan mereka kufur kepada Nabi Saleh. Akhirnya Allah Ta'ala hantar kepada mereka azab. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai autad.
Firaun yang mempunyai binaan yang handal dan kukuh. Hari ni kalau siapa-siapa tengok Firaun ni punya kehebatan dari sudut pembinaan piramid tu pun kita jadi macam terkejut. Macam mana dia boleh bina satu binaan yang hari ni kalau orang nak bina, orang tak tahu nak bina macam mana. Dengan teknologi yang ada, dan dengan mesin yang ada, tak boleh nak cipta macam mana dia bina piramid. Hebat binaan ini. Tetapi apa jadi pada mereka? Allazina tagaw fil bilad. Mereka ini melakukan kerosakan di dalam negeri. Fa aktsaru fiha al fasad, dan mereka melakukan kerosakan. Mereka melakukan kezaliman kepada agama dan juga kepada manusia. Kezaliman kepada manusia, kita tahulah Firaun orang zalim. Suruh manusia sembah dia. Siapa yang tak beriman, tak mengaku dia Tuhan, bunuh. Dan melakukan kerosakan dalam agama. Apa yang kerosakan yang mereka buat? Mereka lakukan kerosakan dalam agama. Syirik kepada Allah. Bina temple. Tuan-tuan pergi dekat Luxor, Mesir. Tengok macam mana temple yang dibina oleh puak-puak Firaun. Patung-patung. Dahsyat. Kekufuran yang mereka lakukan ini sangat dahsyat. Nabi Musa datang suruh sembah Allah. Nabi Musa dituduh sebagai orang yang sesat. Nabi Musa dituduh sebagai pengamal sihir. Sedangkan yang amal sihir itu depa. Kan? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat hayati bersama. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan sambung semula ayat-ayat yang berikutnya, insya-Allah. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan boleh ya. Kalau saya disilap di mana-mana boleh kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apakah hikmah Allah menyebut nama sebahagian kaum tapi tidak bagi tahu, tak beritahu kisahnya kok? Contoh kaum Ras, kaum Tubbak. Tubbak ini ada disebut di dalam hadis, tetapi tidak diperincikan. Untuk apa? Untuk meringankan kita lah. Di antara hikmahnya untuk meringankan kita, tidak kita kena kaji mereka sebab kita kena beriman dengan apa yang disebutkan. Tapi bila Allah Ta'ala tak cerita tu, mungkin tidak ada faedah besar untuk kita ambil. Mungkin juga kisah mereka ni sama macam kisah yang telah diceritakan di dalam dalil. Wallahu'alam. Be strong doktor. Biarlah dia pun nak label apa pun. Oh, ni pasal label Wahabi tidak. Okey, saya okey je. Cuma kadang-kadang saya kesian dengan manusia yang suka label orang kan. Dia dah buat silap, bila kita tegur dia label kita pula. Dah lah buat silap satu hal, lepas tu takabur, tak nak tarik balik, satu hal yang lain. Lepas tu label orang secara zalim. 3 kesalahan dibuat kerana nak menutup kesalahan yang pertama tadi. Ini tak kena lah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adakah benar jika kita puasa 6 pada hari Isnin kita akan dapat pahala puasa Isnin dan puasa 6? Jawapannya betul. Kerana puasa 6 itu, puasa Isnin, Khamis itu puasa yang menjadi wasilah. Nabi suka puasa pada hari itu. Tak kiralah puasa qada ke, puasa nadar ke, puasa sunat ke. Kalau kita puasa 6, kita dapat 2 pahala. Tapi dengan syaratlah kita niatlah puasa Isnin dan puasa 6. Cuma ulama berbeza pendapat. Kalau puasa 6 dilakukan dengan puasa qada. Sebahagian kata okey, sebahagian kata tidak. Saya cenderung pada kata yang tidak. Sebab Nabi kata man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana lahu kasiyamin dahr, atau kama qala, hadis Bukhari. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maksudnya kena puasa Ramadan bagi penuh. Kalau dia qada lepas tu dia gabung dengan 6, dia tak dikira puasa 6, dia tak dikira puasa Ramadan dan 6. Dia mesti Ramadan selesai lepas tu dan 6 kan. Ramadan bagi habis 30 hari lepas tu 6, baru dapat seperti pahala seolah-olah setahun. Cuma ada tak pandangan ulama yang kata puasa 6 ni boleh dilakukan di luar pada bulan Syawal? Majoriti ulama kata, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mereka mengatakan mesti dibuat di bulan Syawal sebab Nabi kata summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tapi ada satu pandangan dalam mazhab Maliki kata boleh dibuat walaupun di luar Syawal. Sebab yang dimaksudkan dengan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal tu, daripada tu dia dipaham seawal bulan Syawal. Kalau tak buat bulan Syawal pun tak apa, seawal bulan Syawal. Jadi kalau orang yang ada
kemampuan nak buat puasa 6 di bulan Syawal, buat dulu. Keluar daripada khilaf. Tapi kalau memang tak sempat, dia kata tak sempat lah Ustaz, sebelum ni saya sakit, sebelum ni saya demam, tak berkesempatan nak puasa 6 di bulan Syawal, kita boleh ambil lah pendapat ulama yang kata boleh dibuat di luar Syawal, itu pendapat sebahagian mazhab Maliki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada amalan memeliharakan puyuh sebab percaya dapat menghalau sihir. Adakah amalan tersebut dikira khurafat? Ini tidak ada asal. Wallahu alam. Sebenarnya nak amal, nak jauhkan daripada sihir, kita amalkan ayat kursi 3 kul Fatihah. Kerana yang orang kata apa? Menjauhkan kita, menyelamatkan kita daripada sihir bukan nikahan, tapi Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan arash bergegar? Adakah ia benar ada berlaku? Adakah ada disebut dalam hadis? Disebut dalam hadis, tazawwaju wala tatallaqu fa inna talaq tahtazzu bihi 'arsyur rahman. Kawinlah, jangan kamu cerai, kerana cerai boleh menggegar ke arasy Tuhan. Yang ni palsu, hadis ni palsu. Yang betulnya hadis yang mengatakan arasy bergegar apabila kematian Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi daripada golongan Ansar. Ini sahih. Kenapa arasy bergegar? Kerana kehebatan. Kerana kehebatan Sa'ad bin Mu'az itu, Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dengan menggegarkan arasy. Bukan maksudnya arasy tu jadi nak roboh ke apa, dak. Jadi hebatlah manusia tu. Hebat manusia tu kerana Allah memuliakan. Wallahu alam. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan, rahmat dan juga keberkatan dalam hidup. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Zaid, kepada Datin Alia, kepada Hajah Hili, semua tim Tafaqquh Fiddin yang berusaha sebaik mungkin untuk menjayakan kuliah-kuliah kita ni. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan pahala yang baik kepada mereka, insya-Allah. Saya berhenti dulu di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Jazakallahu khair. Wa antum jazakallahu